Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, pagi ini kita sampai ke muka surat 239. Masih lagi topik-topik isu-isu yang berkaitan dengan amalan di kuburan, iaitu subtopik yang kedua, menjirus air di kubur. Kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Cuma sebelum saya pergi kepada membincangkan isu menjirus air di kuburan, izinkan saya itu menyambung sedikit tentang fitnah yang berlega-lega di media sosial sehari dua ini, yang memberi gambaran kononnya kita ahli sunnati wal jamaah ini membolehkan atau bahkan ada yang menuduh kita itu menganjurkan istighatsah, yakni meminta tolong kepada pokok. Jadi kan satu gambaran yang sangat negatif. Minta tolong dengan orang soleh wali Allah tu boleh tahan lagi. Ya, ini apa dah sesat ke mana? Suruh minta tolong dengan pokok lah. Jadi ini adalah tekniknya memutarbelitkan apa yang dinyatakan oleh seseorang untuk memberikan gambaran yang tidak betul. Jadi kita boleh bawa beberapa contoh ya, untuk menerangkan supaya orang yang masih ingin faham akhirnya dia nampak kebenaran dalam isu fitnah ini. Tapi orang yang sudah ada dalam fikiran dia itu virus pemikiran yang menyebabkan dia sudah tertutup ya, mata hati dia itu kita tidak kaget orang macam itu. Serah pada Allah. Sebab dalam hadis Nabi SAW ada memberi isyarat bahawa orang yang sudah terjerumus dalam pemikiran sebegini, pemikiran gagal faham, mereka baca Quran, bukan tak baca Quran, tapi mereka tak faham. Orang ini yang rukuna minad-din muru qas-sahmi minal ghamiyah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini meluncur keluar dari agama, yakni daripada agama yang sebenar, sebagaimana keluarnya anak panah dari busur dia.
Lepas tu mereka tidak akan kembali lagi. Sehinggalah anak panah tu boleh kembali ke tempat asalnya. So kalau kita lihat dalam peperangan misalnya, anak panah bila dah dipanah, jarang-jarang yang patah balik. Itu yang berlaku kepada golongan yang terpengaruh dengan fikiran Wahabi. Ada yang patah balik pada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di kalangan orang yang saya kenal pun ada, dengan pelbagai sebab. Tetapi kebanyakannya bila sudah terkena, susah. Tuan-tuan pun mungkin ada kawan-kawan atau saudara atau adik-beradik ya, yang macam-macam lah dalam grup keluarga, dalam grup apa, dia forward macam-macam. Susah kita nak kahwin sekali. Jadi orang-orang ini bukan target penerangan kita. Target kita orang-orang yang ikhlas ingin faham. Jadi contoh yang pertama yang saya boleh berikan direct kepada isu istighosah ini. Semalam saya telah sebut ada persamaan dan ada perbezaan di dalam isu istighosah ini antara ahli sunnati wal jamaah dan golongan Wahabi. Persamaan adalah bila melibatkan istighosah billah, minta tolong dengan Allah, itu tidak ada khilaf ya. Kedua-dua ahli sunnati wal jamaah dan juga golongan Wahabi menyokong bahawa ini adalah satu perkara yang masyru', yakni yang dibenarkan, bahkan dituntut di dalam agama kita. Idza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi SAW, apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan itu dengan Allah. Jadi ini tak ada keraguan. Tak adalah orang Islam kata tak boleh minta tolong dengan Allah. Itu kalau begitu, kalau minta tolong dengan Allah, boleh ke minta tolong dengan makhluk? Ini persoalan nombor 2. Masih lagi kita ahli sunnah wal jamaah dengan golongan Wahabi ini sepakat minta tolong dengan makhluk, ya ada yang dibolehkan, tak ada masalah, silakan. Tapi ada yang haram, bahkan syirik bila kita minta tolong dengan makhluk. Ini masih sepakat. Bila minta tolong dengan Allah tu 100% minta dengan Allah tu dibenarkan. Tapi kalau dengan makhluk dia ada perincian. Macam ni boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni tak boleh. Bila pergi kepada mana yang boleh dan mana yang tak boleh, itulah berlaku perbezaan. Saya sebut juga semalam, di sisi ahli sunnah wal jamaah, kita minta tolong dengan makhluk yang masih hidup ya. Ada orang-orang soleh atau sesiapa pun yang masih hidup, atau kepada orang yang telah meninggal dunia. Kedua-duanya itu adalah haram dan syirik. Sekiranya dilakukan minta tolong itu dengan iktikad keyakinan bahawa memang makhluk itulah yang beri pertolongan, bukan Allah. Ketika itu tidak ada beza. Kalau hidup pun syirik. Contoh, satu orang minta tolong kepada doktor, kata dia, doktor, saya ni dah 5 tahun sakit, macam-macam ikhtiar dah saya buat, tak sembuh-sembuh. Saya dapat berita katanya doktor pakar dalam bidang penyakit yang saya hadapi, tolonglah doktor sembuhkan penyakit saya. Dia minta tolong pada doktor untuk sembuhkan penyakit. Syirik atau tidak? Jawabnya bergantung pada asas tadi. Kalau dengan iktikad bahawa doktor sebenarnya tidak boleh menyembuhkan, yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah, habis minta tolong dengan doktor, itu usaha ikhtiar, sebab musabab, itu tidak syirik. Tetapi kalau dengan keyakinan bahawa doktor yang menyembuhkan, bukan Allah, mana nak tahu? Itu dalam hati. Dalam hati mana kita tahu? Bila kita tak tahu, maka yang zahir pada orang Islam bahawa dia beriktikad Allah yang beri, kecuali dia luahkan. Misalnya lepas dia berubat dengan doktor seminggu, sembuh, penyakit 5 tahun sembuh, maka ada orang ucapkan tahniah kepada dia, tahniahlah tuan, dah sihat dah tuan sekarang, ya Allah dah sembuhkan penyakit tuan. Lalu dia jawab, mana ada Allah sembuhkan penyakit saya? Tahu tak, saya 5 tahun sakit, tiap-tiap malam, pagi petang saya angkat tangan berdoa kepada Allah, minta Allah sembuhkan. 5 tahun tak ada sembuh pun. Seminggu je saya berubat dengan doktor, sembuh. Doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Jelas itu syirik, kerana dia dah luahkan. Selagi dia tak luahkan, kita tak tahu. Kita husnuzan
bersangka baik dengan umat Nabi Muhammad SAW, dia ni orang beriman, dia tahu kalau segala-galanya itu sebenarnya adalah perbuatan Allah. Begitu. Di sisi Wahabi berbeza. Di sisi Wahabi dia tidak tengok pada i'tiqad tadi tu. Dia tengok pada orang yang kita minta tolong tu masih hidup ke atau telah mati. Kalau orang yang kita minta tolong itu masih hidup, orang soleh kah, wali Allah kah, doktor kah, polis kah, bomber kah yang kita minta tolong itu, maka itu boleh tak syirik. Kerana orang itu masih hidup. Ini sebenarnya adalah pegangan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan Al-Imam Ibn Taymiyah ini adalah idola ikutan Wahabi to the extent seolah-olah sepertinya Imam Ibn Taymiyah ini maksud tak boleh silap. Padahal pegangan sebegini tidak ada di zaman salafus saleh yang membezakan hidup mati ini tak ada. Sebab di sisi kita orang Islam, hidup itu bukan berarti wujud, mati berarti hilang. Hidup berarti wujud di satu alam, mati wujud di alam yang lain. Lalu kalau meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, wa imma wali Allah kah, orang soleh kah, maka itu haram dan syirik, dan namanya adalah syirik akbar, mukhrijun anil millah. Ini boleh jumpa dalam kitab-kitab mereka istilah syirik yang besar yang mengeluarkan dia dari agama. Makna dia dengan minta tolong, misalnya dia kata madad ya Rasulullah, Rasulullah dah wafat, pertolonganmu wahai Rasulullah. Atau dia kata ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani akhisni, dia dalam satu kesusahan, lalu dia beristighosah minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Oh, itu syirik. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani telah meninggal dunia. Habis macam mana nak minta tolong orang saleh? Carilah orang saleh yang masih hidup, minta tolong dengan dia, tak apa. Soalan, bila ada beza hukum, maka beza besar. Satu boleh, satu haram, bahkan syirik, jadi kafir. Pasti ada beza dari sisi sebab. Kenapa beza? Okay, jawapan yang mereka akan jawab adalah kerana orang hidup boleh tolong, jadi tak ada masalah kita tak tolong dengan dia. Tapi orang mati dah tak boleh tolong. Maka kalau kita tak tolong dengan orang mati yang tak boleh tolong, syirik lah. Sefaham kita bukan macam itu syirik. Syirik bukan kita minta tolong kepada orang yang tak boleh tolong. Orang hidup pun pelabak tak boleh tolong kita. Ya. Contohlah ya. Contoh sebenar ya. Mantan Perdana Menteri kita sekarang ni dihukum penjara sampai ke peringkat mahkamah yang dah tertinggi. Duduk dalam penjara ni siapa pun tak suka. Jangan kata 12 tahun, 12 hari pun kipas. Siapa boleh tolong beliau daripada keluar daripada penjara? Kita boleh tolong. Paling-paling lembaga pengampunan yang di Pertuan Agong, bila dibawa petition tu, timbang tengok, ada kemungkinan diampunkan. Bukan kata tak bersalah tapi diberi pardon. Atau tengok tak diberi pardon. Mereka ada pada posisi dari sebab musabab boleh tolong. Di hakikat Allah lah semua. Nak keluar dari penjara ni banyak cara. Meninggal pun tak ada masuk penjara dah. Itu barangkali cara Allah baru. Kalau tak nak duduk dalam penjara. Ya. Adakah kalau begitu beliau minta tolong dengan satu orang yang rupanya tak boleh tolong, syirik? Kan tidak. Berlambat orang hidup tak boleh tolong kita dalam sesuatu perkara, tidak berarti kalau kita minta tolong maka kita jadi syirik. Kerana syirik ini adalah menuhankan selain daripada Allah. Kalau dia kata minta tolong dengan orang mati syirik, berarti minta tolong itu adalah menuhankan. Kan? Minta tolong dengan orang mati syirik. Oh, jadi minta tolong dengan orang mati itu menuhankan orang mati lah. Jadi kalau begitu minta tolong dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Kan premisnya sama. Adakah tak syirik menuhankan orang hidup? Patutnya syirik lah. Jadi kenapa boleh beza pula? Minta tolong orang hidup boleh, minta tolong orang mati syirik. Kalau dia kata begitu juga, kita boleh jawab atau tanya balik. Yang kamu katakan orang hidup itu kita boleh minta tolong kerana dia boleh tolong. Boleh tolongnya dia itu adakah hakikatan am sababan? Dia tolong itu secara hakikat memang dia yang tolong,
atau dia ni hanya sebab? Yang tolong adalah Allah. Kalau dia jawab hakikat, maka itu adalah syirik. Itu namanya akidah qadariyah. Mana nasi hakikatnya mengenyangkan, bukan Allah. Obat hakikatnya menyembuhkan, bukan Allah. Makhluk hakikatnya menolong, bukan Allah. Syirik. Kalau dijawab tak, pastilah yang hakikat tolong itu adalah Allah. Makhluk ni hanya sebab musabab saja, dia ikhtiar saja. Maka jawapan kita adalah demikian. Orang mati boleh sahaja Allah jadikan sebab kepada pertolongan. Dia dah mati nak tolong macam mana, Ustaz? Ini bakalan sebenarnya yang saya jumpa dalam Facebook. Kalau boleh minta tolong orang mati, why nak kita pergi ke kubur minta dia goreng Maggi sepinggan? Macam tu dia punya bangkang. Jadi bila kena virus ni jadi tak cerdik. Bila kita kata minta tolong boleh, tidak semestinya apa yang dia minta tolong itu sama. Minta tolong kepada Perdana Menteri sama ke minta tolong dengan tukang kebun? Kan tak sama. Perdana Menteri ada benda-benda yang dia boleh buat. Bahkan kalau kita ada connection yang bagus, kita boleh minta tolong kepada Perdana Menteri percepatkan PRU. Tukang kebun boleh, bang, cepatkan PRU ni, kan? Kita boleh minta tolong dengan tukang kebun, tapi ada bidang-bidang dia. Maka bila kita kata boleh minta tolong dengan orang telah meninggal dunia tidak syirik, bukan berarti kita minta tolong dia goreng Maggi sepinggan. Biasanya yang kita minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia orang soleh. Sekurang-kurangnya pada penilaian kita soleh di sisi Allah, wallahu alam. Tapi kalau dengan Nabi, dengan wali-wali yang telah ijma' kesolehannya, itu pasti. Tapi kalau setakat orang soleh yang hidup di zaman kita, ya di sisi kita dia soleh, zahir. Kita berhukum dengan zahir. Kod di sisi Allah dia tidak soleh, itu tidak menjadi masalah. Kita tersilap pada fakta. Dari sisi hukum boleh. Jadi manfaatnya, jadinya sebab orang mati itu pertolongan adalah dengan doa mereka di alam arwah. Sabit dalam hadis-hadis bahawa orang yang mati itu mendoakan orang yang hidup. Dipamerkan amalan saudara-saudara dia masih hidup, yang mana amalan itu baik, mereka puji Allah. Alhamdulillah. Mana amalan yang ditunjukkan oleh mereka itu buruk, mereka berdoa, ya Allah, janganlah kau matikan saudara kami ini, sehinggalah kau beri hidayah kepada mereka sebagaimana kau dahulu beri hidayah kepada kami. Cuma Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau berberdiri, beliau tidak tolak, Al-Imam Ibn Taymiyah tidak tolak bahawa orang-orang telah meninggal dunia itu boleh mendoakan. Cuma dia kata tak boleh kita minta doa. Sebab kalau minta doa itu baru pada syirik. Ini hanya pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang tidak ada dipegang oleh salafus salih. Tak ada salafus salih yang berpendirian seperti beliau. Jadi Wahabi ini hanya mengaku salafi ikut salaf. Sebenarnya Imam Ibn Taymiyah banyaknya. Jadi itu ya isu pertikaiannya, nampak ya. Jadi kita pegang, as long as kamu itu ketika meminta tolong beriktikad bahawa makhluk tidak boleh memberi pertolongan, Allah yang beri pertolongan sebenarnya, maka tidak syirik. Timbul idea kalau ni. Wahabi, siapa yang rajin berdebat dengan Wahabi, perasan tak? Dia suka, habis tu kalau macam tu, kalau dia tu banyak kalau. Dan kalau dia tu, kalau dia perangkaplah kita. Kalau macam tu, bolehlah kita tu pergi minta tolong dengan pokok. Dengan iktikad, pokok tak boleh tolong. Ya, yang menolong adalah Allah. Tengok dia kalau dia. Jadi kita kata bukan macam tu, istighatsah disyariatkan. Habis pokok kan bagus, dia tak ada buat dosa, bahkan tasbih lagi kata. Kan kita pegang ya, yang dalam kejadian Nabi bacakan Bapak Tama tu, apakah rahsia di sebalik Nabi kata moga-moga direngankan adalah tasbih ni pokok itu. Kerana Nabi SAW bersabda, selagi mana tak kering, mana pokok yang masih hidup ni dia ada tasbih, dia dan tasbih itu memberi manfaat. Dia kata tasbih lagi. Kita kata walaupun dia tak sama dengan istighatsah dengan orang soleh. Pokok ni ada kawan-kawan jawab, ini bukan mukallaf. Tapi orang mati pun tak mukallaf. Yalah, dah mati tak mukallaf. Tapi kesolehan dia kan masa dia mukallaf dulu. Kesolehan dia itu dia lakukan masa dia mukallaf, masa dia hidup. Dan kesolehan dia tidak terbatal dengan dia mati. Jadi
Jadi tak syirik lah kata dia. Kita kata tak syirik lah kalau dengan i'tiqad. Dengan i'tiqad Allah yang beri tak syirik. Lalu diwar-warkan. Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan dan menganjurkan meminta tolong dengan pokok. Padahal konteks yang kita bincang boleh itu adalah boleh dengan kata tak syirik. Bukan boleh dengan kata inilah syariat istighosah, pergi jumpa pokok, wahai pokok. Dah ada yang bodoh-bodoh dalam Facebook buat ayat macam tu. Wahai pokok, tolonglah aku. Dia nak beli kita lah. Padahal ayat tu main daripada mereka. Ayat nak minta tolong dengan pokok ni main daripada mereka. Tengok mainan dia. Kita tak pernah pun nak cerita minta tolong dengan pokok. Kita cerita minta tolong dengan orang soleh. Mati atau tak mati tak ada beza. Dia tetap orang soleh. Masa dia hidup pun dia segi hakikat tidak ada kuasa. Dan masa dia mati pun dari segi hakikat tak ada kuasa. Bukan masa dia hidup dia ada kuasa sebenar, tidak. Kuasa hakikatnya di tangan Allah. Ini contoh pertama bagaimana fitnah dilakukan dengan memberi gambaran yang tidak tepat kepada pendirian kita. Pendirian kita tidak, istighosah tidak disyariatkan dengan pokok. Itu pendirian kita. Dia yang ditekan. Saya kata awak tak boleh lah. Pokok dia pun tak ada dosa. Memanglah pokok bukan-bukanlah. Sebab tu dia tak ada dosa pahala. Ya, dia tidak mukallaf kan. Yang mukallaf ni jin dan manusia. Ada dosa, ada pahala, ada masuk syurga, ada masuk neraka. Walaupun pokok tu ada tasbih dia, kucing ada tasbih dia. Kucing pun tak ada dosa pasal dia tak mukallaf. Nanti ada kalau macam tu kita istighosah dengan kucing. Boleh lah tak tolong kucing tangkap tikus, boleh lah. Nah, ada kucing yang pandai sikit, boleh buka pintu, boleh lah. Tak tolong dia buka pintu. Jangan faham konteks lah. Ini masalah. Target character assassination. Nak menjatuhkan supaya orang tak percaya, orang pandang lekeh pada orang yang memendahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dia pun boleh promote lah. Fahaman dia. Sebab Ahlussunnah tak boleh pakai dengan pokok pun dia pun suruh tak tolong. Tengok. Sama juga. Ini contoh yang kedua. Ini contoh supaya orang yang nak faham. Yang dia main dalam Facebook, duk komen macam-macam, kata pusing dan sebagainya, tak pergi hampa lah. Apa dengan Allah Ta'ala, kita masing-masing mati, jawab kepada Allah Ta'ala. Baik. Contoh yang kedua, bila kita kata i'tiqad bahawa sesuatu makhluk itu memberi kesan, itu syirik. Tapi kalau kita hanya interaksi dengan asbab, sebab musabab, tak syirik. Nak tanya, ini contoh kan? Kalau di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, satu orang makan babi, dengan i'tiqad memang babi itulah yang mengenyangkan dia, bukan Allah. Syirik lah. Syirik lah itu kan. Makan nasi pun syirik. Kalau orang i'tiqad macam tu. Kalau sedih kalau dia makan babi, tapi dengan i'tiqad bukan babi yang mengenyangkan, Allah yang mengenyangkan, boleh tak? Boleh. Di situ kita dah faham dalam konteks syirik tak syirik kan? Pasal isu dah bincang pasal syirik tak syirik. Boleh kan? Boleh tu maknanya tak syirik kan? Keluar dalam Facebook, Ahlussunnah wal Jamaah menghalalkan makan babi. Menganjurkan makan babi dengan syarat i'tiqad babi tidak mengenyangkan. Jangan lunyai kena mati dalam Facebook orang kata lah. Saya sehari dulu ni ramai yang ada konten. Kata terus tak dengan biasa saja. Biasa lah. Kalau berjuang pergi lawan Wahabi memang kena. Kalau tak mau kena tak siapa juga. Duduk senang. Tak kena orang tak kena hamba. Masing-masing pengantar sendiri berzikir pada Allah Ta'ala boleh tak? Bahaya sendiri. Tapi dah Allah letak kita pada posisi penceramah berkuliah, nak tak nak kita kena cakap lah benda-benda. Dia pun tak suka, dia pun buat kerja ni. Student dia ilmu konten. Terus tak kena maki macam-macam. Dia berkata agama tapi tak ada perangai macam orang agama pun maki terus lah. Tak apa nak macam mana kepala beri. Kita ni bukan kajian sembahyang tahajud, sembahyang sunat rawatib pun kadang buat kadang terlepas. Mujuklah dia main di rumah pahala dengan cara mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Kot-kotlah nak bantu kita lepas besok di siratul mustaqim. Tumpang pahala dia pokok. Baik. Nak contoh lagi ke jelas lah. Sekarang ingat kalau bagi orang yang nak cari kebenaran dah jelas lah. Kan beza. Kita bincang tentang syirik tak syirik.
Dia kata makan babi kalau dengan i'tiqad bahawa babi mengenyangkan, tahu dia syirik. Tapi kalau dengan i'tiqad Allah yang mengenyangkan, boleh tak syirik lah. Boleh itu maksudnya tak syirik. Bukan boleh makan babi itu asalkan satu benda tu kita i'tiqad Allah yang mengenyangkan, Allah yang menghilangkan dahaga, boleh bina arak. Saya i'tiqad kita bukan arak yang menghilangkan dahaga. Bukan boleh dengan dia kata boleh pergi minum. Maknanya tak sampai syirik lah. Hanya dia berdosa lah bina arak tu. Tapi otak dia pun ni one way street. Dia tak boleh faham banyak. Dia nak kata sama ada hitam atau putih. Kalau hang kata tak syirik, dia boleh. Kata pula banyak benda tak syirik. Bunuh orang syirik ya? Satu orang bunuh orang, lalu dijalankan hukuman kisos kepada dia, bunuh bagai mati dia. Hukuman masuk dalam lubang kampus ke? Kafar, solat. Kan kita solatkan dia, berarti dia bunuh orang pun tak syirik. Kalau syirik berarti kafir lah dia. Tak payahlah layan jenazah dia macam layan jenazah orang Islam, pasal dia dah syirik. Boleh lah bunuh orang pasal tak syirik. La ilaha illallah. Hang sampai ngaji sampai PhD awak jadi bodoh lagu tu. Kita habaq tak syirik, bukan kata boleh buat. Tapi tak apalah, yang mana tak faham kita doa baiklah moga-moga satu masa Allah berikan keikhlasan pada dia nak beramal dengan agama betul, nak jauhi fitnah, satu masa dia faham insya-Allah. Sebab apa? Man yuridillahu bihi khairan, dia gantung kat mana? Siapa yang Allah Ta'ala nak dengan dia itu satu kebaikan, kat mana itu bergantungan dia? Ifatihu fiddin. Dan saya Allah bagi dia faham dalam urusan agama. Dan diriwayatkan daripada salafus soleh bahawa ilmu itu bukanlah banyaknya maklumat kita kumpul, kita tahu tu, tahu ni kitab ni, kita tahu ulama ni, kita tahu khilaf ni, kita tahu ini tadi dan sebagainya, bukan. Tapi yang dikatakan ilmu sebenarnya adalah cahaya yang dicampakkan dalam hati. Kalau maklumat orang jadi sebanyak maklumat, beriman pun tak. Jangan kata nak dapat kebaikan, beriman pun tak. Maklumat kau sakit kita kalau dengan tadi yang kaji bab Quran, yang kaji bab hadis, yang kaji bab sirah, banyak maklumat dalam otak dia. Tapi sebahagian orientalis bila Allah campak cahaya dalam hati dia masuk Islam. Baru dapat kebaikan. Baik, kita pergi kepada menjirus air di kuburan. Sebab SOP di masjid ni 10 minit dah lepas masuk 10 minit, lepas masuk syuruk kita akan berhenti. Syuruk 7.3 minit, maknanya 7.16 13 minit kan lepas masuk syuruk. Okay, jadi kita ada masa lagi. Ada nak tanya apa-apa tak berkaitan dengan isu tadi? Isu fitnah kononnya kita itu mengajukan orang minta tolong dengan pokok. Ada tak yang nak tanya soalan? Atau isu-isu berkaitan istighosah dan sebagainya? Kalau tak ada, kita terus pergi pada isu menjurus air di kuburan. Sebab ada orang menyangkakan jiwa-jiwa air ini hanya adat orang Melayu. Orang Melayu ni kan pandai sangat. Yang bagus pandai Arab. Ya, Arab baguslah bahasa keturunan Nabi. Tapi tak juga semua Arab bagus. Ada Arab macam Abu Jahal, ada Arab macam Abu Lahab, ada Arab macam Allah bin Ubay bin Salul, munafik, macam-macam jenis. Tapi secara umum kita hormat kearaban itu pada Al-Quran dalam bahasa Arab, Nabi SAW bahasa Arab, ya, so bahasa ahli syurga pun insyaAllah bahasa Arab. Tapi nak pandang leket semua benda sekarang kata orang Melayu buat, tak apa, tengok apa sandaran, tak betul juga. Jadi apa sandaran ni? Apakah dalil tentang menjurus air di kuburan itu? Baik, jawapan daripada hadis, ya. Daripada hadis Nabi SAW, bagi dia melakukan sedemikian pada kubur anak kandil baginda, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Bukan Nabi Ibrahim, ya, anak pada Nabi Muhammad SAW, tapi meninggal masa kecil lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga pada kuburan Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Nabi SAW telah memerintahkan dengan Nabi suruh supaya dijuruskan air pada kuburan Sayyidina Utsman bin Maz'un, bagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmizi. Mana ada kejadian-kejadian Nabi SAW sendiri jurus air di kuburan.
Ada time-time lain Nabi minta orang jirus, ada orang lain jirus dengan suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana ulama faham kejadian itu? Syekh Abu Bakar Syaqaq Ad-Dimyati rahimahullah taala, ulama dalam mazhab Syafi'i, menyebutkan dalam I'anatul Talibin, dan disunatkan menyiram, yakni menjirus kubur dengan air. Hikmahnya apa? Agar debu-debu tanah tidak ditiup angin. Itu hikmahnya. Kan bila jirus air jadi tanah tu padat lah. Kalau kering tu kadang angin tiup debu-debu itu semua. Dan kerana apa cerita debu ni? Sebab bila kubur tu digali kan, yang tanah yang di bawah tu naik ke atas. Kalau dalam keadaan dia tak digali, mungkin dia tak ada debu-debu tu. Bila dah digali, kabus balik, kadang-kadang di atas ada debu. Bila kita jirus, debu tu tidak tertebarkan. Itu hikmah dia. Tapi kenapa kita nak tiru tu? Dan kerana bahawasanya Nabi SAW melakukan sedemikian pada kuburan anak kandung baginda Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dan juga pada kubur Sa'ad, iaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dan kerana Nabi SAW telah memerintahkan dengannya, Nabi suruh. Jadi kita kena faham, secara umum kita ikut sunnah Nabi secara umum. Tapi ada juga benda yang Nabi buat haram kita buat. Bukan asal kata ikut sunnah Nabi, semua benda Nabi buat kita boleh buat. Ada benda Nabi SAW buat tapi disebab pada kita umat Nabi haram. Itu namanya khususiyah Nabi. Benda itu privilege khas untuk Nabi SAW. Contoh yang paling mudah iaitu berkahwin lebih daripada 4 wanita dalam satu masa. Ada orang kahwin sampai 16, tapi kahwin cerai. Itu lain. Ni dia kumpulkan dalam satu masa 16 isteri misalnya. Itu haram. Nabi pun pernah kahwin lebih pada 4. Itu khususiyah namanya. Jadi nak katakan satu perkara itu khususiyah, dia belum pada dalil. Macam semalam kita terangkan, kenapa sunat kita tabur bunga, letak pelepah dan sebagainya, atau ratil lanting yang mesti basah, yang belum mati. Sebab dalil Nabi SAW buat. Jadi ada orang mendakwa, itu khususiyah Nabi, itu hanya untuk Nabi, kita tak boleh buat. Jadi kita tak ada mana dalil. Sebab secara umum, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalaulah kamu itu kasih kepada Allah, maka solusinya ikut aku. Ikut di mana? Ikut yang Nabi cakap. Lagi ikut yang Nabi buat. Di mana itibak? Pasal apa kita duk rajin baca surah, orang kata sujud, pasal apa kita duk rajin sujud sejadah main subuh Jumaat? Ada orang duk ingat subuh Jumaat tu sunat sujud sejadah. Bukan subuh Jumaat tu sunat sujud sejadah. Subuh Jumaat sunat kita baca surah Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat yang pertama dan suratul Insan pada rakaat yang kedua. Kenapa? Kerana Nabi SAW kerap melakukan perkara itu. Maka kita ittiba. Bukan subuh Jumaat aku baca Iqra fasjud waqtarib, pi sujud. Kerana duduk sangka hari Jumaat sunat sujud sajadah. Aku ni tak hafal dalam sajadah. Macam mana cara nak sujud sajadah? Aku baca Iqra. Bukan. Tak hafal apa tu Alif Lam Mim Sajadah. Baca rakaat pertama sampai isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Pasal apa? Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa buat. Pada kita kalau boleh nak baca surah lain, bolehlah. Taklah wajib dalam bab ni. Tapi kan lebih afdal kita buat macam Nabi buat. Sebab tu surah Jemaah kalau boleh jangan baca surah lain. Maintainlah sabili dengan harata. Sebab itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Memang kita hafal banyak ayat, tapi untuk surah Jemaah kita cuba nak ikut macam Nabi. Taklah sampai berdosa baca surah lain. Ataupun yang biasa Nabi bacakan pada surah Jemaah, kalau tidak sabili dengan harata adalah surah Al-Jumu'ah dengan surah Al-Munafiqun. Tapi baca tu jenuh orang kata bagi kita ni kuliah Allah boleh saya panjang lah. Lagi nak baca surah tu tak pindah Jemaah situ. Jadi yang pertengahannya sabihis dengan hadithul ghasyiyah. Baik. Jadi dia kata tu pacak-pacak ni khususiyah Nabi. Kita kata mana dalil? Dia kata kalau tak khususiyah pasti sahabat pun buat.
Tak ada cerita pun kata sahabat duduk pergi baca apa ni, atau tabur bunga. Ya. Sekarang kamu nak faham dengan kaedah. Bila kamu kata tak boleh, itu maknanya hukum. Apa hukum? Makruh? Tak boleh makruh. Tak boleh haram. Kalau lain pada dua ni boleh, paling tidak hukumnya mubah, harus, atau mungkin sunat, atau wajib. Wajib setahu saya tak ada orang kata wajib tabur bunga, wajib macam tu, tak ada. Yang kita kata pada sahabat kita sunat, sebab Nabi buat. Dia kata sahabat tak buat, la ilaha illallah. Dalam kaedah mengeluarkan hukum, Nabi SAW tak buat pun tidak menjadi dalil benda itu haram. Dan kita dah belajar dalam bab yang kedua, at-tarku. At-tarku la yaqtadi tahrim, itu kaedah dia. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan tidak memastikan perbuatan itu haram. Habis itu Nabi tak minum arak haram pun. Ya, tapi haram minum arak bukan pasal Nabi tak minum. Pasal banyak dalil-dalil lain. Kena faham tu. At-tarku la yaqtadi hukmah, itu kaedah yang hampir sama. Semata-mata Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan belum menetapkan hukum lagi. Kalau Nabi SAW tak buat pun tidak memastikan keharaman. Adakah kalau sahabat tak buat berarti haram? Ini kita kata ni, dia sembang nampak benda hebat. Sahabat pun tak buat. Sahabat tak buat. Adakah sahabat tak buat menjadi dalil haram? Kita usul fiqh mana yang kamu pegang? Qawaid fikih mana yang kamu pegang? Jadi banyak daripada ni sembang derat, tapi bila kita ukur dengan neraca ilmiah, tak ada nilai ilmiah, kosong. Jadi dia dakwa sebab dia tak selesa. Padahal ulama faham. Dia kata ustaz lebih hebat pada sahabat Nabi ya? Bukan. Adakah aku kata aku lebih hebat pada sahabat Nabi? Dan ni kamu mendakwa benda itu khususiyah, tak alasannya sahabat tak buat. Sedangkan kaedah tidak mengatakan bila sahabat tak buat berarti haram. Bukan begitu. Ulama faham sunat. Kalau saya tak guna logik kamu, saya juga boleh kata kamu lebih hebat pada ulama kan dalam memahami sunnah Nabi. Boleh juga. Jadi kita ni selesa dalam agama memahami apa kejadian dengan kefahaman ulama. Bukan hang nak ikut Nabi kena ikut ulama, bukan. Sama-sama nak ikut Nabi. Nak ikut Nabi ikut kefahaman ulama, atau nak ikut Nabi ikut kefahaman kamu. Kalau kami selesa dalam kefahaman ulama, begitu. Jadi ini apa yang ulama pegang. Dan Nabi SAW telah memerintahkan dengannya, iaitu dengan menjurus air pada kuburan Sayyidina Utsman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan yang mustahab yang digalakkan adalah air tersebut suci lagi menyucikan. Maknanya air mutlak dan sejuk sebagai tafaul, mudah-mudahan Allah menyejukkan kuburan si mati. Jangan pergi jiruh air mendidih pula. Sebab apa? Sebab kita nak tafaul, moga-moga dengan sejuknya air itu Allah jadikan dingin di dalam kubur itu tidak terseksa, tidak panas dan sebagainya. Ini tafaul saja. Yang zahir Nabi buat. Tak ada dalil kata ini khususiah Nabi. Maka kekal dalam kaedah umum, sunat kita itu ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang fardu-fardulah, ada yang Nabi buat wajib kita buat. Yang ini sunat. Dan makruh menyiram atau menjerus dengan air mawar. Ini tinggalkan nama dia makruh. Sebab bila ini kita kata dia ada orang Melayu Ustaz. Ada tapi makruh. Jadi kalau boleh tinggal nama dia makruh. Kenapa? Kerana itu adalah pembaziran dan mensia-siakan harta. Pasal air mawar lain, nilainya ada harga dia. Hampir jiwakan kubur buat apa? Setakat nak ikut sunnah Nabi, air biasa lah. Setakat nak bagi debu tak berterbangan, air biasa. Jadi yang keliru dia kata apa? Hak tu pasal Nabi tak mau bagi debu berterbangan, bukan sunat kita buat. Itu hang punya pandangan, tak apalah. Hang tak mau jiwa, hang punya pasal lah. Tak ada paksa orang pergi memandangkan hang seorang. Hang kata belakang dada. Rupanya belakang dada tu untuk kita tu terima pandangan dia. Adapun dia nak terima pandangan kita yang berbeza dengan dia tak ada belakang konsep belakang dada tu. Kita dianggap ahlul bid'ah, kita dianggap musyrikun, kuburiyun, penyembah kubur. Ya, ada tuan-tuan yang pakai kopiah ada logo capat. Dia kata kita letak capat atas kepala. Logo dengan benda sebenar pun dia tak tahu. Habis yang ada logo masjid pun mati atas kepala. Dia tu di geng-geng bos di atas kepala. Bos di atas kepala kita pun tak bagi ke tempat dia zalim. Tapi yang dia bos atas kepala ni itu adalah kopiah. Memang tempat dia lah. Cuma kopiah dia ada logo capat. Itu je.
Tapi yang sempit dada ni dia pergi duduk kita letak campal atas kepala. Na'udzubillah. Hak tu pun dia buta lah. Macam mana nak faham benda-benda yang lebih complicated? Benda sesimpel campal dan logo campal pun dia dah blur. Banyak saya tahu. Inilah geng-geng buku campal atas kepala. Saya nak cari mana di masjid tak ada nampak yang buku campal atas kepala. Dia kata-kata saya pakai kepiah atau tak pakai kepiah. Dan mereka tak tahu apa sebab lebih suka tak pakai kepiah. Taklah haram. Tapi kebanyakan masa Nabi SAW pakai. Sama dia kepiah dengan serban, atau serban saja, atau kepiah saja. Kebanyakan masa macam itulah pakaian Nabi SAW. Oh itu cibliyah saja, itu ada orang Arab je pula dah. Time hang tak membuat, hang kata itu hanya ada orang Arab. Time hang nak paksa kami, hang kata ni sunnah kita tak boleh tinggal. Tak apa. Baik. Jadi di sisi kita sunat sebab Nabi buat dan Nabi suruh. Dalam kitab Nihayatul Zin menyebutkan wa yuddabu rasul qabri bima'in baridin tafa'ulan biburudatil mabja'i wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi li'anna al-malaikata tuhibbu raihatat tayyib. Jadi dalam isu apa tu air mawar tadi, dia bukan ada satu larangan khusus. Maknanya jangan kamu itu menjirus air mawar di kuburan. Larangan itu berdasarkan illah. Kan ulama kan pada ittihad dalil secara keseluruhan, ada larangan membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Membazir ini macam saudara syaitan. Jadi hampir jiwa air mawar itu kan membazir, makruh lah. Ya. Tapi ada juga pandangan yang dia lihat daripada sudut kuantiti itu, dan dia lihat pada sudut lain. Benda macam ada faedah. Apa dia? Dan disunatkan menjiruskan kubur itu dengan air yang dingin, tafa'ul, iaitu dengan harapan moga-moga sejuk juga, dingin juga, nyaman juga orang yang dalam kubur itu. Namanya tafa'ul. Dan tak adalah sampai jadi satu kesalahan dengan sikit air mawar. Kenapa Pak? Yang tadi kata makruh. Li'annal malaikata tuhibbu raihatat tayyib. Kerana pada malaikat itu suka akan bau-bauan yang wangi. Kan air mawar ni wangi. Cakap sikit tu okeylah. Jangan sampai ke tahap membazir. Itu pandangan ulama. Tak boleh terima, apa punya pasal lah. Tapi jangan duk kacau orang lah. Ini bid'ah, ini orang Melayu aja buat, ni tak ada dalil. Kata tak ada dalil, tak apa lah. Bagi kami ni ada dalil dan ulama faham begitu. Asal ulama je apa ikut lah, daripada aku ikut jualan. Baik aku ikut ulama. Baik, boleh lagi tak? Sikit lagi. Supaya nanti lepas kita kuliah yang mana nak salat duha, terus selang salat duha, ni sikit saja dah ada kita terangkan, iaitu mencacak bunga di atas kubur. Yang hari itu menabur bunga. Soalan, bolehkah mencacak bunga atau pohon agar ia tumbuh di atas kuburan? Jawapan, para ulama membolehkan sebagai qiyas. Yang Nabi SAW pacak itu adalah pelepah tamar, bukan bunga, bukan pokok. Habis apa kata boleh? Qiyas. Qiyas itu kan sungguh ukur. Kepada perbuatan Rasulullah SAW memacak dua pelepah kurma di atas dua kuburan dalam hadis yang lalu, yang mana ketegak nak kata itu khususiah Nabi, dia tak boleh qiyas lah. Benda khususiah kan mana boleh qiyas kan? Kita qiyas lah, Nabi mengkahwin lebih pada 4, tak boleh lah benda khususiah. Di sisi kita bukan khususiah. Apa nak pegang, apa punya pegangan, kami pun tak mahu kacau ya. Tapi apa nak kacau kami tak bagus lah. Dalil yang kita sudah baca yang lalu, maksudnya pelepah itu dapat dipacakkan di mana sahaja. Tapi ada juga riwayat yang menunjukkan bahawa diletakkan di bahagian kepala. Jadi kalau kita nak letak di kepala tu ada dua jalur lah. Kalau kita nak letak di mana-mana, ada satu jalur yang tidak mentakyinkan, tidak spesifik Nabi letak bagaimana. So mana-mana bagian tubuh pun boleh kita letakkan pokok, pelepah yang masih hidup, bunga dan sebagainya. Kalau pelepah tamar itu direct. Pelepah tamar yang masih basah tu kita letak. Minum susah kat dia pelepah tamar di tempat kita ni. Katalah ada, itu direct. Direct ikut Nabi lah. Habis baca bunga, Nabi tak buat pun. Itu namanya qiyas. Kata sama-sama benda hidup yang ada tasbih, yang insya-Allah memberi tasbih itu memberi manfaat kepada orang mati. Bukan disembah istighosah bunga, bukan. Faham tak? Faedah bunga tadi dia bertasbih. Bolehlah kita tak tolong dengan bunga pula.
Jadi jangan tak banyak berkalau sangat dalam agama ni. Dan kalau yang banyak ni kadang membawa kepada penyelewengan. Wa'iyadzubillah. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan mulai di muka surat 242, hukum meletakkan batu nisan di kuburan. Yang ini setahu saya tak ada khilaf, tak ada keliru. Tapi mungkin Ustaz Mahdi maksudkan alang-alang cerita pasal amalan di kubur kot lah. Mai pula satu orang so, bid'ah letak batu nisan dan sebagainya ya, jadi diterangkan. InsyaAllah. Ada sebarang soalan tak rasa mampu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqqa bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.